Antara mainan emosi yang paling berjaya sampai sekarang, ramai orang tak tahu benda ni Syiah yang cipta. Satu cerita tuan-tuan, cerita Nabi nak wafat. Tuan-tuan biasa dengar kan, bila Nabi nak wafat, dia ceritakan dekat WhatsApp, dekat Facebook, orang hantar cerita ni. Kadang ustaz pun ceramah, dia kata masa Nabi nak wafat, Nabi pun suruh Ali dan Fatimah masuk dalam bilik. Semua orang kena keluar, Ali dengan Fatimah aja. Lama kemudian Nabi pun tarik nafas. Dia cerita tu pandai tau, dia sentuh emosi. Kita kan sayang ke Nabi, kita sedih dengar cerita tu. Nabi tarik nafas. Lepas tu Nabi kata, ummati, ummati, ummati. Nabi pun wafat. Biasa dengar tak cerita tuan-tuan? Biasa dengar ke tidak? Biasa kan? Yang kalau ada WhatsApp tu, dia kata, sebarkan kalau anda sayang kepada Nabi. Oh lama, kita pun sebar sebab kita sayang ke Nabi. Roper-ropernya Syiah buat cerita tu tuan-tuan. Syiah buat. Saya pun tak tahu mula-mula cerita. Saya pun share dekat orang dululah, zaman aku tak tahu. Bila aku dah tahu, silap orang lah. Saya cek dalam 5 kitab sirah. Nurul Yaqin, Fiqh Sirah An-Nabawiyah, Ibnu Hisham, Itmamul Wafa, Ar-Rahiqul Makhtum. Saya cek dalam banyak kitab sirah, tak ada satu pun riwayat yang menceritakan Nabi sebelum wafat, Nabi sebut ummati, ummati. Memang tak ada. Rupa-rupanya Syiah punya kelentong. Kau tahu tak kenapa? Sebenar punya versi tuan-tuan, cerita yang sebenar yang sahih, yang dalam 5 kitab sirah dan kitab sirah yang lain cerita, Nabi ni wafat di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum Nabi wafat, Nabi sering bertanya dekat isteri dia, besok dekat rumah siapa ya, besok giliran rumah siapa ya. Setiap kali dekat isteri ni, Nabi akan tanya, besok isteri siapa ya. Jadi isteri Nabi faham, maknanya Nabi nak ke rumah Aisyah. Bila Nabi duduk dekat rumah Aisyah, Nabi tak tanya dah, besok giliran siapa ya. Nabi tak tanya dah soalan tu. Ya, sehinggalah pada saat-saat kewafatan Nabi SAW, Aisyah kata, aku baringkan Nabi di atas peha aku, dan aku ambil sebatang sugi daripada seorang sahabat ni, aku gigit sugi sampai lembut, aku bagi dekat Nabi. Nabi pun bersugi. Nabi kata, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabi kata, sesungguhnya kematian ini sakarat, memabukkan, sakit kematian ni. Nabi kata, lama-lama tu Aisyah kata, Nabi sebut, ma'allazina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin Allahumma. Ini perkataan yang paling akhir, balil rafiqal a'la, balil rafiqal a'la, balil rafiqal a'la. Aisyah kata, masa itulah tangan Nabi jatuh sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita sebenar tuan-tuan. Makna apa balil rafiqal a'la? Bahkan teman yang tertinggi, bahkan teman yang tertinggi, bahkan teman yang tertinggi, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sebut langsung ummati. Tuan-tuan tahu tak apa cerita sebenar? Cerita sebenar, Syiah nak buang nama Aisyah dalam cerita ni. Sebab dalam ramai-ramai isteri Nabi, yang paling Syiah benci Aisyah. Yang kedua Hafsah. Tahu kenapa? Sebab Aisyah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, Hafsah anak kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhum ajmain. Syiah kata Abu Bakar ni punya cerdik. Ini Syiah cakap tuan-tuan, Syiah yang kurang hajar kata, Abu Bakar ni punya politik, dia punya baca panjang politik dia. Dia dah awal-awal lagi nak lobi jawatan khalifah dengan cara dia kahwinkan anak dia dengan Nabi. Ini celaka punya Syiah tuan-tuan. Jadi dia nak padamkan cerita ni, dia buang nama Aisyah, dia kata Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi tuan-tuan, saya nak pesan sekali lagi, kalau tuan-tuan dengar ada orang cerita ummati, Nabi nak sebut, Nabi nak wafat, Nabi kata ummati, ummati, tu Syiah punya cerita. Jangan percaya. Jangan percaya. Memang confirm Syiah buat tuan-tuan cerita tu. Yang sahihnya, Nabi sebut balil rafiqal a'la, balil rafiqal a'la, bahkan teman yang tertinggi, bahkan teman yang tertinggi.